Salam sejahtera bersama saya Daud Yusof dan ini berita utama malam ini. Harga flat jualan semula catat kejatuhan pertama dalam tempoh 7 tahun, manakala harga hartanah pribadi pula meningkat melebihi jangkaan. Menteri K. Shanmugam berkata Singapura terus tarik pelaburan walaupun konflik di Timur Tengah masih berlarutan. Dalam satu tinjauan terkini, majoriti besar pengundi Amerika menyalahkan Presiden Donald Trump kerana lonjakan harga minyak. Harga jualan semula flat HDB susut perpuluhan 1% pada suku pertama tahun ini, iaitu merupakan kejatuhan pertama sejak suku kedua 2019. Perangkaan Singapura memeterai rangka kerjasama 5 tahun dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memperkukuh keupayaan nuklearnya. Di bawah perjanjian itu, Singapura akan meningkatkan keupayaan dan kerahan nuklearnya hingga tahun 2031. Dikenali sebagai rangka kerja program negara yang melibatkan 6 bidang keutamaan. Dibangunkan oleh NEA menerusi rundingan bersama Badan Pemantau Nuklear Global itu serta pihak berkepentingan merentas agensi pemerintah dan sektor berkaitan. Rangka kerja tersebut mengenal pasti 6 bidang keutamaan. Ini termasuk keselamatan nuklear dan keselamatan radiasi, sekitaran, keselamatan manusia dan aplikasi perusahaan. Semua ini bertujuan meningkatkan keupayaan Singapura dalam menilai kemampanan teknologi tenaga baharu selain memperkukuh pemantauan radiasi sekitaran. Para pegawai dari Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura akan dilatih dalam bidang seperti menjalankan penilaian keselamatan dan pemeriksaan prosedur. Walaupun Singapura belum membuat keputusan mengenai penggunaan tenaga nuklear, sesetengah penganalisis berkata langkah-langkah ini perlu bagi membina kepakaran dalaman kritikal mengenainya. So we need to be able to manage, govern and run the nuclear power plant in Singapore territory ourselves. We need to have that qualified team to do that. And that is going to take time. So capacity building definitely has to be the immediate and long-term strategy. At the same time, just like what Singapore is already doing, build international partnerships, technology partnerships, research partnerships, having a better understanding about what is really happening around us, and also keeping abreast of the global nuclear product development in the different countries. Singapura menarik pelaburan dan bakat walaupun konflik Timur Tengah berlarutan. Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Nasional K. Shanmugam berkata, pemindahan aset kepada tempat selamat ini berlaku kerana rekod dan kemantapan Singapura. Semua ini, kata beliau, adalah hasil dasar pertahanan yang aktif dan sebuah pemerintah yang baru dipilih semula tahun lalu. Encik Shanmugam menjawab demikian di satu acara anjuran Dewan Perniagaan Amerika mengenai bagaimana Singapura mengharungi kesan Perang Iran. We are quietly confident that whatever comes, it helps that the government is stable, that we have the resources to deal with the situation, and any response will be driven by economics and rationality rather than politics or ideology. And we know that we'll have to work with businesses in responding. So you can be confident about that. And, when there is international disorder, as there is now, there is always a flight to safety. Antara yang hadir di acara ini termasuk syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang berpangkalan di sini. Encik Shanmugam menekankan bahawa pentadbiran yang baik, sistem kehakiman yang adil dan berteraskan undang-undang merupakan antara contoh bagaimana negara ini mengekalkan reputasinya. It underpins our entire approach to Singapore as an international center. Effective in an environment which is, of course, has high cost of living,
fewer will say that they are ready to become parents. And of course, the demands of what parenting entails has also gone up. And I think that has a way of keeping young couples from starting their parenthood journey. Tuntutan tinggi menjadi ibu bapa juga mencerminkan pilihan kehidupan yang diambil. Ketika berdepan dengan pasangan yang tidak mampu menjalankan tanggungjawab mereka, ada yang memilih untuk berpisah. So first of all, what I did was I upskill myself and make sure that I'm financially stable before I make the decision call. Yeah, and during that period, my ex-spouse did sound out that we should continue to try and see whether there's a chance to be together. However, I don't see a future in us. Sebagai seorang ibu tunggal, dia berkata aturan kerja yang fleksibel membantunya dalam menangani tuntutan sebagai ibu bapa. If parenthood continues to carry significant penalties, especially in terms of work, time, the kind of stress it causes or the uncertainty, then we have to think about how we need to reorganize some of the structures. One big aspect is the structures at work. How do we encourage greater flexible work arrangements? How do we ensure that childcare is accessible? Ibu ini pula berpendapat proses keibubapaan akan lebih mudah jika pasangan berkongsi nilai peribadi yang sama. Most importantly is this person must be emotionally and mentally there. And he can be there like throughout our ups and downs, not like someone that when he's down then he disappear. Cik Puah juga berkata memilih untuk kekal dalam perkahwinan di mana kedua-dua pihak bersengketa hanya akan mencipta keresahan dan ini tidak sihat bagi anak-anak. Perkembangan konflik di Timur Tengah menyusul selepas ini. Israel dan Lebanon bersetuju lanjutkan tempoh gencatan senjata selama 3 minggu lagi. Selamat bertemu kembali. Perang yang Amerika Syarikat cetuskan ke atas Iran yang menyebabkan harga minyak naik melambung kini memberi satu lagi tempias cukup hebat kepada Presiden Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal yang berlangsung November ini. Majoriti besar pengundi Amerika kini menyalahkan Presiden Trump kerana lonjakan harga minyak. Satu tinjauan terkini Reuters Ipsos menunjukkan 77% pengundi menyatakan bahawa Encik Trump memikul sebahagian tanggungjawab terhadap kenaikan harga minyak. Malah 55% anggota Republikan menganggap beliau perlu dipersalahkan bagi harga gas lebih tinggi. Bilangannya lebih tinggi di kalangan golongan lain iaitu 95% anggota Demokrat menyalahkan Encik Trump. Begitu juga 82% pengundi bebas. Dalam pada itu, China menolak dakwaan Amerika Syarikat bahawa kapal milik Iran yang dipintas tentera Amerika membawa bahan-bahan untuk Tehran. Dalam wawancara CNBC pada Selasa, Presiden Donald Trump berkata ia merupakan sebuah hadiah daripada China. Encik Trump bagaimanapun tidak menerangkan apa sebenarnya kandungan kapal yang menuju ke Iran itu. Menurut Washington, kapal tersebut cuba mengelak kepungannya, lantas ia diserang. Setakat ini, 33 kapal berundur akibat kepungan Amerika Syarikat di Selat Hormuz menurut Pusat Markas Tentera Amerika Syarikat. Dalam pada itu, Encik Trump masih kekal optimis dalam mendapatkan apa yang dianggapnya perjanjian terbaik dengan Iran. Israel dan Lebanon pula bersetuju melanjutkan tempoh gencatan senjata selama 3 minggu lagi. Gencatan senjata sekarang selama 10 hari sepatutnya berakhir pada Ahad ini. Presiden Trump mengumumkan demikian menyusuli rundingan antara Israel dengan Lebanon di Rumah Putih. Beliau berkata Washington akan bekerjasama dengan Beirut untuk membantu melindungi diri daripada Hezbollah sambil menggesa Iran supaya menghentikan pembiayaan kepada kumpulan itu. Rundingan tersebut diadakan sedang Hezbollah melancarkan roket ke atas Israel dalam apa yang disifatkannya sebagai tindakan balas terhadap pelanggaran gencatan senjata.
Mesyuarat itu juga berlangsung sehari selepas Lubnan menuduh Israel melakukan jenayah perang. Ini selepas serangan Israel ke atas Lubnan, selatan Lubnan, membunuh wartawan bernama Amal Khalil dan mencederakan juru gambarnya. Tentera Israel menyatakan ia sedang menyiasat insiden tersebut. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengutuk keras pembunuhan tersebut. Sementara itu, Singapura mengikrarkan hampir $128,000 bagi bantuan kemanusiaan. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Saudara, kumpulan pertama jemaah haji Singapura akan mula berangkat ke Arab Saudi pada 8 Mei ini. Jemaah dari Malaysia sudah pun berangkat pada 18 April dan kumpulan pertamanya mula tiba di Mekah hari ini dari Madinah. Bagi jemaah Indonesia pula, keberangkatan mereka ke Tanah Suci juga berjalan mengikut jadual bermula 22 April, walaupun kemelut perang Amerika-Iran masih berterusan. Koresponen kanan Saiful Bahri Ismail melaporkan, bagi jemaah Indonesia, pelan kecemasan sudah pun diatur seandainya konflik Timur Tengah menjadi semakin buruk lagi. Penduduk Jakarta, Muhammad Yunus akhirnya dapat mengerjakan haji setelah lebih 10 tahun menanti. Beliau akan berangkat ke Tanah Suci bersama isterinya dan kedua-dua mereka tidak sabar lagi mahu menunaikan rukun Islam kelima itu. Alhamdulillah untuk persiapan keberangkatan haji kita sudah siapkan dari jauh-jauh hari sehingga kita bisa siap di hari ini. Pertama kita persiapan mentalnya juga, persiapan kesehatannya, terus persiapan segala sesuatunya yang dibutuhkan nantinya untuk bekal ibadah haji nanti. Musim haji tahun ini muncul di tengah-tengah suasana perang yang luas di Timur Tengah. Namun demikian, Kerajaan Arab Saudi mengesahkan bahawa ibadah haji akan diteruskan mengikut jadual. Sebenarnya sih kemarin-kemarin ada yang rasa takut atau apa, tapi sekarang pas udah dekat gitu waktunya, alhamdulillah enggak, udah hilang semuanya. Karena di sana buat ibadah ya mudah-mudahan semua dilindungin dah sama Allah, semuanya dilindungin. Udah nggak ada rasa khawatir lagi. Ini juga kali pertama Kementerian Haji dan Umrah Indonesia menguruskan pengendalian haji sejak ia ditubuhkan pada September tahun lalu. Pusat Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur ialah salah satu daripada 16 pusat pelepasan di seluruh Indonesia. Jemaah haji berkumpul di sini untuk membuat persiapan akhir termasuk pemeriksaan kesihatan untuk memastikan mereka benar-benar sihat untuk perjalanan. Di pusat ini, para pegawai menjalankan pemeriksaan menyeluruh dokumen perjalanan yang diperlukan termasuk pasport, visa haji dan tiket penerbangan. Jemaah haji akan mendapat allowance sebanyak Riyal 750 atau sekitar $250 bagi keperluan perbelanjaan harian di Arab Saudi. Walaupun perang Iran belum menjejas dengan besar harga pengguna di Arab Saudi, kos penerbangan kini lebih tinggi ekoran harga bahan api penerbangan yang menjulang. Presiden Prabowo dalam rapat lengkap pemerintahan, baik kabinet maupun para dirjen, menyatakan bahwa memastikan bahwa perubahan angka, perubahan harga, perubahan tarif tidak akan dibebankan kepada jamaah haji. Ini sekali lagi menunjukkan komitmen beliau kepada jamaah haji kita. Persatuan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia atau AMPURI dalam pada itu mengeluarkan amaran jika konflik itu meningkat, harga bahan api akan juga melonjak. Ini berpotensi memaksa kos lebih tinggi itu ditanggung oleh para jemaah. AMPURI adalah badan induk yang mewakili sekitar 800 pertubuhan pengurusan haji dan umrah privat di serata Indonesia. Misalnya, perang ini mengganggu perjalanan dari Indonesia menuju ke Saudi Arabia. Pesawat harus mengambil rute lain yang lebih jauh. Ya, rute lain karena kan kondisi perang itu kan Indonesia dan Saudi Arabia memang melalui Timur Tengah, ya.
Kalau itu menjadi Timur Tengah lebih luas terjadi perannya, bisa kita lewat lebih bawah, lewat selatan lagi, tentu rute akan menjadi lebih panjang. Berefek pastinya adalah biaya perjalanan yang akan lebih naik. Pihak berkuasa Indonesia menyatakan ia juga sedang bersiap sedia menghadapi senario terburuk jika konflik di Timur Tengah menjadi lebih teruk lagi. Itu evakuasi adalah skema paling buruk ketika memang situasi di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi ya, karena tapi kami melihat sejauh ini Saudi masih mempersiapkan 100%. Apapun yang berlaku dari saat ini Arab Saudi belum mengatakan